Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadiri tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah bersama sekali lagi kita dalam rancangan ataupun kuliah talaqi online yang dianjurkan oleh Majlis Ulama ISMA. Alhamdulillah malam ini kita akan meneruskan pengajian kita yang sudah masuk siri ke-7, iaitu berkenaan dengan Aqidah At-Tahawiyah, tentang satu kitab yang penting yang berkenaan dengan akidah. Okey, kita tunggu sekejap sidang hadirin yang lain untuk masuk. Sementara tu saya pun share kat Facebook saya. Okey, insya-Allah malam ni kita akan membincangkan sedikit tentang satu perkara yang kita telah mulakan minggu lepas, iaitu tentang takdir. Takdir. Kemudian jika kita berkesempatan, kita akan meneruskan tentang lauh dan mahfuz, lauh dan qalam, kemudian tentang arash dan kursi, insyaAllah. Kita masih lagi membincangkan tentang subjek ghaibiyat ataupun perkara-perkara ghaib yang telah Allah khabarkan kepada kita melalui Nabi SAW, dan kemudian kita akan teruskan kepada perkara-perkara yang lain, insyaAllah. Okey, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini telah memasuki 27 Rajab, dalam satu peristiwa yang kita kenali sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana kita dah sentuh sedikit tentang peristiwa ini minggu lepas. Memang berkesempatanlah kita untuk membincangkan sedikit tentang Isra dan Mi'raj, yang mana secara ringkasnya Isra dan Mi'raj ni merupakan salah satu perkara ghaib yang merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu Allah kata dalam Quran, dalam surah yang pertama selepas surah Fatihah, itu surah Al-Baqarah, Allah kata allazina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Allah kata beriman dengan perkara ghaib. Antara ciri-ciri orang bertakwa adalah beriman kepada perkara ghaib. Jadi antara perkara-perkara ghaib yang dibincangkan itu adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, berapa ramai para sahabat sendiri, para sahabat sendiri berasa ragu dengan apa yang telah dihadapi ataupun dilalui oleh Muhammad SAW. Jadi itu kenapa Isra dan Mi'raj ini menjadi penentu kepada keimanan ketika itu. Adakah mereka betul-betul beriman bahawa Nabi telah melalui satu perjalanan secara fizikal daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaitu Isra, dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu Mi'raj. Jadi ini membuktikan mukjizat yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, serba ringkaslah, sebab kita pun bersempena dengan cuti esok hari di beberapa negeri. Kita memperingati benda ni, sebab perkara-perkara ghaib ni tuan-tuan, ghaib ni dia bukan semua benda ghaib, dia panggil epistemologi ghaib yang kami bincangkan dengan kawan-kawan. Ada perkara ghaib yang ghaib ni tu ghaib nisbi, maksudnya pada zaman tertentu je perkara tu perkara ghaib. Pada zaman sekarang contohnya Isra tu, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, itu tak mustahil. Semua orang boleh buat, tapi bukan semua orang Nabi. Cuma Mi'raj itu tidak sama. Mi'raj itu mungkin ada sebahagian ataupun mungkin para wali sahaja yang dapat merasai Mi'raj, kalaulah betul ada. Kalau tidak pun memang khas pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Mi'raj itu masih kekal mukjizat sampai ke hari ini. Mungkin Isra tidak. Tetapi ghaib itu, yang kita kata ghaib itu, ada ghaib nisbi, ada ghaib mengikut ada tempat dan masa. Tetapi ada juga ghaib mutlak, perkara yang memang mutlak itu tidak diketahui oleh manusia, seperti yang kita akan bincangkan sebentar lagi, iaitu ghaib atau takdir. Bahkan ada ulama kata, apakah itu ilmu Allah? Kita boleh kata takdir adalah ilmu Allah Ta'ala. Seolah-olah ilmu Allah itu takdir, sebab
nak kata sangat tidak diketahui takdir manusia itu sampai dikatakan itulah ilmu Allah SWT. Ni ada sebahagian ulama cakap macam tu. Nak kata betapa besarnya takdir itu, ghaibnya takdir itu tidak diketahui oleh manusia. Okey, bismillah, kita mulakan. Qala Imam Tahawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali' 'alaiha dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Okey, bermaksud asal qadar, yakni takdir, adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluknya. Tidak diketahui sekalipun oleh para malaikat yang sangat hampir dengannya ataupun rasul yang diutus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini Mutahawi mengatakan bahawa tentang takdir ini, bagaimana takdir ini hanyalah ilmu Allah, sampaikan para malaikat yang hampir kepada Allah, dan Nabi yang diutuskan pun tidak mengetahui tentang takdir ini. Syaitan cuba nak kadang-kadang kalau kita lihat kan, kita baca dalam Quran pun, kalau kita baca pelbagai buku, dia kata syaitan cuba nak mengetahui berita-berita ghaib dibawa kepada malaikat, antara takdir manusia yang mereka cuba pintas, tetapi Allah halang daripada mereka ketahui. Bintang-bintang itu adalah penghalang kepada syaitan, rujuman lisyayatin. Wa ta'ammuqu wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan fal hadhara kullal hadhari min dhalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Langkah memperdalam dan memperhalusi perkara yang berkaitan dengannya, yakni takdir, adalah menuju kepada kegagalan dan kekecewaan. Dan usaha itu, yakni mengetahui takdir, adalah keterlaluan. Oleh itu, awaslah daripada cuba untuk memperdalam dan meraguinya. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi wa nahahum an maramihi, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Sesungguhnya Allah SWT telah merahsiakan perkara tersebut, yang takdir, daripada makhluknya dan melarang dari menyelidikinya. Allah berfirman yang bermaksud dia Allah tidak ditanya terhadap apa yang dilakukannya, sebaliknya mereka lah yang akan ditanya. Sesiapa yang bertanya kepada Allah, kenapa buat begitu, yakni ingkar dan cuba memperhalusinya, maka dia telah mengingkari hukum Al-Quran. Sesiapa yang mengingkari hukum Al-Quran, sesungguhnya dia tergolong dalam golongan orang yang kafir. Okey, jadi di sini Imam Tahawi memberikan kita panduan dalam kita menanggapi takdir. Jadi tuan-tuan, takdir ini merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu ini merupakan ilmu yang dirahsiakan daripada sekalian makhluk, termasuklah para malaikat dan para anbiya. Jadi kalau kita manusia cuba mengetahui perkara tersebut, maka kita sudah melangkaui sempadan ilmu manusia. Kita cuba masuk kepada sempadan ilmu Allah SWT ataupun kawasan ilmu Allah SWT. Kita boleh tahu berdasarkan sebab musabab. Contohnya kita kata, siapa yang merancang, dia berjaya. Siapa yang menanam, dia memenuhi hasil. Ini sunnatullah, sunnah ilahiyah, sains, fenomena alam. Tetapi secara pastinya, secara hakikatnya benda itu berlaku ke tidak, kita tak tahu. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada pengalaman. Saya sendiri ada banyak sangat pengalaman bermuamalah ataupun berinteraksi dengan takdir. Kita rancang, maksudnya kalau perancangan kita tu, kita lihat macam tak ada sebab lain melainkan kita akan dapatlah benda tu. Tetapi kita lihat, rupa-rupanya tak berjaya. Rupa-rupanya, kenapa kita tak dapat benda yang kita nak tu? Sedangkan kita perancangan ke arah dapat kita nak tu, kalau berdasarkan perspektif manusia biasa, tak ada orang boleh halang kita untuk dapat benda tu. Tetapi Allah kata tidak dapat, tak akan dapat lah. Walaupun kita merancang satu dunia merancang tak dapat. Jadi saya rasa tuan-tuan perempuan sini mungkin ada pengalaman tersebut. Mungkin ada sangat banyak kita banyak pengalaman
Kita dah rancang kan, kita tak dapat. Kita tak rancang, kita dapat. Pun sama juga. Ini semua ni takdir kan. Kalau mungkin dalam perspektif barat yang menafikan ketuhanan atau menafikan peranan Tuhan dalam kehidupan manusia, mereka akan cakap itu adalah kebetulan, coincidence ataupun sudfah kan, tiba-tiba berlaku kan. Macam kalau dalam sains tu ada satu macam ketidak apa, benda tu tak ikut prosedur, tak ikut dia punya method dia terkeluar dari method, anomaly. Jadi bila macam tu berlakulah satu benda. Jadi mungkin ada, itu mungkin dikatakan sebagai takdir. Tetapi seorang yang beriman mengetahui tentang kewujudan Allah yang Rabbani, dia akan percaya itulah susunan Allah SWT. Okey. Dan barang siapa yang mempersoalkannya, okey, di sini kita akan melihat bagaimana cara kita menanggapi takdir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada baca satu, kadang-kadang kalau kita ada baca lirik lagu ni, dia sangat menarik tau. Maksudnya dia kadang-kadang menggambarkan kefahaman yang, walaupun lirik tu ringkas dan pendek, tapi dia menggambarkan kefahaman penulis lirik tu kepada satu perkara yang besar kan. Sebagai contoh, satu lirik lagu Syamsul Yusof dengan Mawi kan. Apa tajuk lagu tak ingat lah, tapi dia punya lirik tu antara dia kata, kita memang tak boleh nak cakap siapakah penghuni syurga dan neraka kan, kita bukan Tuhan, tapi kita boleh lihat tanda-tanda ni di dunia lagi. Kita boleh lihat tanda-tanda penghuni syurga dan neraka tu di dunia, sebab Allah dah beritahu dah ciri-ciri orang yang masuk syurga dan neraka kan. Tapi kita bukanlah Tuhan untuk judge dia neraka ke syurga, tapi kita boleh lihat tanda-tanda dia. Jadi itu kefahaman yang betul tentang takdir. Dia bukan yang judge, dia tak ada ilmu tentang benda itu, tapi dia dapat nampak tanda-tanda itu berdasarkan apa yang diberitahu Allah SWT kan. Dan juga kita lihat juga macam contoh-contoh lagi kadang-kadang kita tengok, nak kata penafian kepada takdir ni kadang-kadang bukan daripada ilmu manusia itu sendiri, tapi kedegilan dia sendiri. Dia dah tahu Allah yang tentukan, tapi sebabkan dia rasa benda tu dia tak dapat, rasa benda tu dia tidak dapat nak, mungkin dia dah rancang lama tapi tak dapat. Jadi nafsu dia tu membuatkan dia rasa untuk menentang. Dia bertanya dalam keadaan dia menentang. Ni yang dimaksudkan Imam Tahawi, yang bertanya tu bukan bertanya dalam keadaan yang baik, tapi bertanya dalam keadaan yang menentang, tak puas hati. Itu yang dinafikan oleh, itu yang dicela oleh Imam At-Tahawi. Okey, kita teruskan. Fahadha jumlatun ma yahtaju ilaihi min man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala, wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi, lianna ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud. فإنكار العلم موجود كفر وادعاء علم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Panjang ni Okey, kita baca dia terjemahan sikit, lepas tu kita terangkan. Maka ini adalah himpunan ilmu yang diperlukan oleh mereka yang hatinya bercahaya di kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini telah mencapai darjah ilmu yang mendalam, yakni rasikhuna fil ilm. Okey. Jadi dekat sini Imam Tahawi memuji golongan-golongan wali yang dikatakan mereka sebagai rasikhuna fil ilm. Okey tuan-tuan, kenapa kita katakan mereka ini yang memahami takdir ini sebagai rasikhuna fil ilm? Okey. Jadi kalau kita nampak, bila dikatakan takdir ini rahsia Allah, ilmu Allah, maka sesiapa yang daripada kalangan makhluknya yang cuba nak mengetahui ataupun nak melangkaui batasnya sebagai seorang manusia mengetahui tentang takdir, maka dia adalah jahil. Dia tidak mengetahui. Sebab itu bukan fungsi akalnya untuk mengetahui tentang perkara tersebut. Itu adalah ilmu Allah SWT. Hanya wahyu yang memberikan kita panduan tentang perkara itu, berdasarkan apa yang diberikan dalam wahyu lah. Sebagai contoh, kalau saya katakan, kalau mata tidak boleh menghidu, adakah kita akan kata mata tu lemah?
Taklah, sebab mata ni fungsinya melihat, yang fungsi menghidu ni hidung. Jadi tak tepatlah kita katakan mata tu lemah sebab dia tidak boleh menghidu. Sebab mata tu bukan fungsi menghidu. Contohlah juga akal manusia ni bagus, tidak ada masalah, sangat diberikan fungsi yang tepat. Tetapi apabila akal cuba menerawang kepada perkara-perkara yang bukan fungsinya, sebab ketika itu datang di fungsi wahyu, epistemologi kita iaitu epistemologi bersepadu, ada fungsi wahyu di situ, ada medan wahyu. Jadi bila akal cuba mengetahui di situ, maka dia cuba mengetahui benda yang dia tak boleh tahu. Kan bodoh tu namanya. Maksudnya dia tidak akan tahu. Orang yang cuba menggunakan mata untuk menghidupkan, bodoh namanya. Tetapi orang yang betul-betul menggunakan mata pada tempat yang boleh dilihat dan fungsi yang sebenarnya, maka dia adalah orang yang pandai. Dia adalah orang yang betul-betul berilmu dalam menggunakan mata. Sebab itu dia katakan sebagai mereka yang memahami perkara ini sebagai rasikhuna fil ilm. Mereka yang mendalam ilmu mereka, sebab mereka tahu di manakah tempat nak guna mata, di manakah tempat nak guna telinga dan sebagainya. Kalau kita nak kiaskan dengan akal dan wahyu, mereka yang mengetahui di manakah tempat untuk menggunakan wahyu, maka dia akan gunakan wahyu, dan di mana tempat untuk menggunakan akal, dia menggunakan akal. Ataupun secara kesimpulannya, kita menggunakan kedua-dua benda ni. Kita lihat kenapa epistemologi barat ni tempang. Kerana mereka menafikan wahyu. Bahkan kadang-kadang mereka menafikan penggunaan akli secara menyeluruh. Mereka melihat ilmu ni pada darjat darjat sains yang saintifik, hanyalah perkara-perkara yang boleh dicerap oleh kita punya panca indera. Positivism kita panggil. Ketika itu, bila kita meletakkan ilmu hanya pada perkara-perkara yang dicerap oleh sains ataupun boleh dikaji dengan sains, maka kita menafikan kesyumulan ilmu yang ada dalam dunia ini. Jadi sebab itu dikatakan bahawa orang-orang wali, awliya Allah ini adalah rasikhuna fil ilm, mendalam ilmu mereka, sebab mereka faham di manakah titik untuk mereka gunakan sumber-sumber ilmu yang ada ini. Dan bahkan Imam Al-Asfahani dalam kitab Al-I'tiqadat mengatakan bahawa pendapat dia lah, saya sesuai dikongsikan di sini, golongan Nabi dan sebahagian para wali adalah mereka yang mempunyai ma'rifah yang al-mauhibiyah, makrifah yang dianugerahkan. Dia bukan makrifah muktasabah. Sebagai orang biasa, bukan. Di sini makrifah ada 3 peringkat. Pertama, makrifah al-badihiyah. Makrifah badihiyah ni makrifah yang semua orang ada. Daripada budak kecil sampai orang besar. Matahari terbit maka hari siang. 2 dengan 1 lagi sikit, 2 lagi banyak. Ini semua pengetahuan badihiyah. Seorang profesor yang dah ada PhD dengan seorang budak kecil pun tahu. Ilmu kepada benda itu tidak dibezakan dengan pangkat, tidak dibezakan dengan umur, semua orang sama. Itu ma'rifah badihiyah. Ada ma'rifah yang kedua, mereka lebih tinggi, ma'rifah al-muktasabah, ma'rifah yang diperolehi. Di sini datangnya pembelajaran, pendidikan, pengalaman, kajian dan sebagainya. Ini ma'rifah muktasabah. Di sini berbeza dengan umur, berbeza dengan latar belakang pendidikan, dibezakan dengan kita punya macam mana, psikologi, sosiologi kita macam mana. Mungkin orang yang latar belakang keluarga yang lebih baik, mungkin lebih tinggi pendidikan dan sebagainya. Itu makrifah yang diusahakan untuk dapat. Ada makrifah yang ketiga, yang ini mungkin dinafikanlah oleh mereka yang tidak beriman dengan perkara-perkara gaib ni, iaitu makrifah al-mauhibiyah atau mauhubiyah, makrifah yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi para Nabi adalah mereka yang mempunyai ilmu ini. Mereka tak belajar, tetapi mereka ada ilmu. Itulah kenapa Nabi ini, oleh Nabi Muhammad SAW contohnya, dia adalah ummi. Dia tidak boleh membaca dan menulis, tetapi dia ada ilmu. Allah telah memberikan ilmu secara ja'ali kepada dia. Allah mewahyukan ilmu itu adalah ilmu itu wahyu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah memberikan ilmu kepada Adam secara mauhub, secara satu gedebuk lah, itu panggilan. Jadi para wali pun sebahagiannya merupakan mereka yang dapat ilmu sebegini, ilham ataupun wahbi ini. Okey, itu kenapa kita dikatakan ar-rasikhun fil ilm. Okey, kemudian dia kata, Imam Tahir kata li anna ilma ilman, kerana ilmu tu ada 2, iaitu al-ilmu fi khalqi mawjud, ilmu mawjud, ilmu yang wujud pada makhluk,
wa ilmun fi khalqi mafqudun, dan ilmu yang tiada, ilmu mafqud daripada makhluk. Dia kata apa tu? Mengingkari ilmu yang wujud itu, ilmu mawjud, maka dia kafir. Sedangkan mendakwa memiliki ilmu yang mafqud itu pada makhluk, ia bagi jadi kufur juga. Okey, ini kita nak bincangkan. Jadi kita sambung sikit di terjemahan. Tiada sabit tetap iman seseorang melainkan dengan menerima ilmu yang mawjud dan meninggalkan ilmu yang mafqud. Okey. Di sini Imam Tahawi bagi satu istilah sangat menarik. Saya rasa mungkin kita jarang dengar. Dia kata ilmun fi khalqi mawjud, ilmu yang ada pada makhluk. Yang kedua pula ilmun fi khalqi apa tadi? Ilmu fi khalqi mafqud, ilmu yang tiada pada makhluk. Okey. Jadi di sini kita lihat Imam Tahawi kata sesiapa yang beriman atau sesiapa yang menafikan ilmu pada makhluk, maka dia kafir. Ilmu yang ada tu, ilmu yang wujud tu dia nafikan, maka dia kafir. Dan juga sesiapa yang mendakwa dia ada ilmu yang mafqud, yang ilmu yang tiada pada makhluk, maka dia kafir juga. Okey, sebagai contoh dalam konteks takdir kita ambil. Okey. Jadi takdir yang kita tahu adalah apa yang dia beritahu kepada kita. Kita tahu yang sekarang lah, kan? Kita beritahu yang sekarang lah. Jadi hari ini saya adalah seorang yang sudah berkahwin, lahir daripada keluarga yang sekian. Ini takdir saya yang diketahui pada hari ini, kan? Itu kita tahu, kan? Apabila kita cuba nak pergi pada ilmu yang mafqud itu, iaitu masa depan, apakah masa depan dia dan sebagainya, maka ketika itu kita dah mula masuk kepada ilmu mafqud, iaitu ilmu yang tiada pada makhluk, yang ada pada Khaliq saja, ada pada Allah saja. Jadi kat sini kita lihat sebenarnya kadang-kadang contoh kalau kita pergi ke alam mistik yang ada di barat, contohnya macam, ataupun ada juga di timur, contohnya macam zodiak, kan? Kaji-kaji bintang sebagainya ni, apa, melibatkan benda-benda yang berkaitan dengan ramalan-ramalan ni, kan? Ini ada dalam tradisi kebudayaan barat dan timur, kan? Ada feng shui lah kalau dalam bahasa Cina, kan? Kalau dalam India ni sial dan sebagainya tu, kita pun ada juga dalam Melayu pun. Jadi dia nak cuba ramal, tatayur kita panggil dalam bahasa Arab. Kalau kita baling, kalau kita keluar goyang pokok, kalau borong ke kanan boleh keluar hari tu, kalau borong ke kiri tak boleh keluar, sial nanti. Itu tatayur dalam bahasa Arab. Jadi banyaklah sial-sial yang kita ada ni. Kadang-kadang kita asal hari ni macam hati degup-degup kencang ni, tak ada benda tak kena ni, kan? Jadi jadikan tu sebagai petanda. Tidak meletakkan petanda macam busyra boleh, tetapi mengatakan itulah punca kita tak keluar, kita tidak meletakkan tawakal kepada Allah, maka itu adalah kafir. Seolah kita mendakwa kita ada ilmu tentang masa depan. Sebab tu ada Imam Tahawi kata mendakwa dia ada ilmu mafqud, ilmu yang tiada pada makhluk, ada pada Allah, itu adalah kafir. Sebab dia mendakwa dia ada satu sisi-sisi ketuhanan, ilmu tentang masa depan. Sebab tu tidak boleh kita mendakwa semudah itu. Kalau kata biasanya, biasanya kalau macam ni, macam biasanya taklah, tapi janganlah meletakkan itu sebagai sebab utama. Kita meletakkan itu, kita pakai tangkal lah, tangkal ni insya-Allah tak ada apa-apa, dengan izin Allah kalau kita pegang betul-betul, kita jaga betul-betul lah, soal tangkal tu yang memberikan perlindungan, bukan Allah memberikan perlindungan. Jadi sangat halus, sangat halus benda-benda kecil macam ni. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati, sebab ni perkara-perkara berkaitan dengan iman dan akidah kita. Okey. Dan juga sebegitu juga kalau kita mendakwa tiada, kita ni tak ada ilmu langsung, tak mungkin manusia boleh tahu tentang hari ini, dunia realiti hari ini. Maksudnya ilmu yang sedia ada pun kita tak tahu. Kita nafikan ada ilmu. Ini golongan-golongan kita panggil golongan agnostik. Mereka yang menafikan ilmu tentang keadaan sedia ada ataupun realiti yang ada pada hari ini. Semua ni tak wujud semua ni. Betul ke adanya kewujudan ni? Kewujudan ni adalah data-data yang dipancarkan oleh minda kita, contohnya. Ini yang cuba dibawa oleh beberapa aliran agnostik.
Jadi perkara ni pun kufur lah, sebab dia menafikan benda yang haqaiq, benda yang hakikat, realiti yang ada di depan mata dia nafikan. Sebab tu Imam An-Nasafi telah membidas aliran ni dalam awal syarah akidah dia. Okey, jadi bila kita menafikan ilmul mafqud, bila kita menafikan ilmul mawjud, maka kita kafir. Begitu juga kalau kita mendakwa ilmul mawjud pun kita kafir. Okey, ada soalan. Soalan je daripada saudara Ibrahim Ibrahim Azran. Kenapa masyarakat suka kepada sesuatu sebagai petanda baik dan buruk? Okey. Jadi ini mungkin dengan kata-kata tentang inilah, oh hari ni panas ni, petanda tak baik kan. Mungkin masyarakat kita sebenarnya mencari makna-makna daripada sesuatu perkara. Saya rasa itu tak ada masalah. Mencari adat-adat, mencari adat, mencari simbol-simbol yang menyatakan kebaikan tu secara umum ni tak ada masalah kan. Mungkin kita ada satu contoh petanda-petanda sebegitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak boleh mengatakan semua perkara itu baik secara mutlak atau buruk secara mutlak. Semua disandarkan kepada Allah SWT, sebab Allah itulah kebaikan mutlak. Bahkan kaum Nabi Nuh, Nabi Shu'aib di Madian kan, mereka ingat ada satu petanda baiklah, cuaca hujan kan, dah kemarau lama, kering kontang, ada awan gelap datang. Hadza 'aridun mumtiruna, dia kata, ini adalah awan yang akan memberikan kita hujan. Setelah lama tak hujan, dia ingat tu petanda baik kan? Tapi Allah turunkan hujan. Hujan apa? Hujan yang mengazab mereka, meruntuhkan ketamudunan mereka. Bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Kata, bahkan itulah azab yang telah dipercepatkan kepada mereka, angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. Jadi kita nak meraihkan petanda-petanda, tak ada masalah, silakan, tafaddal mashkura. Tetapi mengatakan itulah kebaikan secara mutlak, mengatakan itulah keburukan secara mutlak, tanpa kita menafikan, tanpa kita meletakkan asbab dan musabab yang usulnya kepada Allah SWT, maka itu adalah satu sisi yang bahaya, boleh terjatuh ke lembah kekufuran. Benda ni macam agak sangat nipis, sangat halus. Contohnya kita kata air ni yang menghilangkan kehausan, ubat ni yang menghilangkan kesakitan. Kadang-kadang dia dah melarikan sedikit kita punya tawakal kepada Allah SWT. Sebab tu kita penting dalam kita buat perkara-perkara seharian, kita meletakkan sandaran utama kita kepada Allah SWT. Ya, harap itu menjawab soalan saudara Ibrahim. Kita teruskan. Habis takdir, panjang takdir kita bincang. Lauh dan qalam. Wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Kami percaya dengan lauh dan qalam dan semua yang dicatat di dalamnya. Lauh ni adalah lembaran, qalam ni adalah pen. Falau ijtama'al khalaqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu fi ghairi kainin lam yaqdiru alayhi. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktumuhu Allah Ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alayhi. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamati wa ma akhta'al 'abda lam yakun liyusibah wa ma asaba lam yakun liyukhti'ah. Okey, sekiranya semua makhluk bersepakat untuk mengubah perkara yang telah Allah tetapkan, nescaya mereka tidak akan mampu mengubahnya. Begitu juga sekiranya mereka bersatu untuk mengadakan sesuatu yang Allah tidak tuliskan dalam ketentuannya, nescaya Allah tidak akan mampu mengadakannya. Mereka tidak akan mampu mengadakannya. Qalam telah kering, yakni selesai ditulis takdir itu ke atas makhluk sehingga hari kiamat. Apa-apa perkara yang telah ditetapkan tidak mengenai seseorang, maka perkara itu tidak akan mengenainya. Begitu juga apa-apa perkara yang ditetapkan tidak akan mengenainya, maka perkara tersebut tidak akan terlepas daripadanya. Okey, jadi ini hadis yang kita mesti dengar lah, adalah hadis 40-an. Kalaulah semua orang satu dunia berkumpul daripada zaman awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin
Dan jikalah ada manusia dan jin daripada awal sampailah ke akhir berkumpul atas satu tempat yang sama untuk memberikan kita manfaat, tidak akan mampu dapat manfaat melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Ini sama dengan hadis tu. Jadi saya rasa ni adalah kita faham bahawa usaha macam mana pun jika telah ditetapkan Allah tak dapat, maka tak dapatlah, tak akan kena kepada kita. Tetapi jika Allah telah tetapkan perkara tersebut, dan kita larilah macam mana pun, Allah akan datang dengan takdirnya untuk terkena kepada kita perkara tersebut. Jadi itulah nak kata bagaimana takdir ini mengatasi segala-galanya, termasuklah perancangan manusia. Okey. Wa 'alal 'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddara dhalika taqdirun muhkaman mubraman laysa fihi naqisun wala mu'aqibun wala muzilun wala mughayyirun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Wajib bagi setiap hamba mengetahui bahawa Allah telah mendahului setiap yang berlaku pada makhluknya. Semuanya telah ditetapkan ketentuan dengan putusan yang tidak berubah, tanpa berlaku percanggahan dan tanpa ada yang tidak dapat menegah, menghilangkan, merubah, serta tanpa ada yang dapat mengurang dan menambah di kalangan makhluknya, sama ada yang dia berada di langit ataupun yang di bumi. Dzalika min aqdil imani wa usulil ma'rifati wal i'tirafi bi tauhidillahi wa rububiyyatihi. Kama qala ta'ala fi kitabih wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa qala ta'ala wa kana amruhu qadara maqdura. Perkara tersebut adalah menjadi ketetapan dan dasar iman serta ma'rifah dan pengiktirafan kepada tauhid dan rububiyah Allah sebagai pencipta. Ini dijelaskan dengan dalam firman Allah yang bermaksud dan dia yang menjadikan sesuatu dan dia yang menentukan takdirnya. Dan firman-Nya lagi yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan urusannya sebagai ketentuan dan takdirnya. Fawailul liman sara Allah Ta'ala fil qadari khusima wa ahdara lin nazari fihi qalban saqima laqad talmasa biwahmihi fi mahdil ghaibi sirran katima wa ada bima qala fihi affakan athima. Celakalah bagi mereka yang menentang, tidak percaya kepada ketentuan takdir serta mengkajinya dengan hati-hati yang sakit. Lantas dengan itu dia mencari-cari mana rahsia yang Allah sembunyikan dan akhirnya dia hanya mendapat hasil pendustaan dengan dosa yang banyak. Okey. Jadi di sini kita lihat bagaimana Imam Tahawi memberikan kesimpulan kepada ilmu takdir ini. Sudah panjang perbincangan takdir ni. Saya rasa pun dalam perbincangan kita ni dah masuk kelas siri kedua siri kita bincang tentang takdir kan. Iaitu bahawa kesimpulannya adalah mereka yang ada usulul ma'rifah, mereka yang mempunyai kemampuan ilmu yang teguh akan memahami bahawa takdir ini urusan Allah SWT, bukannya urusan manusia. Manusia hanya berusaha. Bahkan manusia akan ditanyakan dengan apa yang mereka usahakan, bukannya apa yang mereka dapat, bukannya natijah tersebut, tapi usaha itu. La yus'alu amma yaf'al. Bahkan Allah tidak akan dipertanyakan tentang apa yang telah Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Mereka lah, yakni kita manusia yang akan ditanya apa kita buat, bukannya Allah dengan apa yang ditentukan Allah Taala. Jadi apa yang usaha kita untuk menambahkan iman kita, ibadah kita, dakwah kita. Kalau itu yang akan ditanya, bukannya Allah yang apa yang Allah buat yang kita akan tanya. Okey. Jadi sesiapa yang cuba mengetahui tentang takdir ini dengan hati yang sakit, yakni tanpa pengetahuan yang betul, maka dia akan tersesat. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakan firaq atau firqah aliran dan Islam ini sebenarnya adalah berpunca daripada kesalahfahaman kepada takdir. Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Murji'ah, semua ni kefahaman yang salah kepada takdir. Mereka meletakkan bahawa takdir ini hanya, mereka faham takdir macam ni, mereka adalah satu aliran mazhab yang sini sebab cara mereka memahami takdir. Itulah nak kata bagaimana takdir ini menjadikan sesuatu sebagai sesuatu benda sebagai titik khilaf yang menjadi perpecahan kepada umat. Dan akhirnya kita kata al-qadaru sirrullahi ta'ala. Takdir itu rahsia Allah SWT. Bahkan kalau kita nak ambil mengatakan bahawa itulah ilmu Allah, itu pun tepat, tidak ada masalah. Okey, soalan lagi. Saudara Ibrahim ni suka tanya soalan. Bagaimana kita nak faham
antara takdir Allah dan pilihan kita. Contoh, saya boleh pilih untuk makan atau tak makan pada hari ini. Mohon penjelasan Ustaz. Okey. Ini saya dah terangkan sedikit minggu lepas tentang persoalan takdir. Di manakah takdir itu? Jadi kita boleh kata macam ni lah. Kita boleh makan, kita akan makan, tetapi takdir kita makan ke tak hari tu Allah tentukan. Maksudnya kita makan dekat mana, seolah kita memilih tak makan tu. Kita macam seolah kita tengah pilih tak makan kat mana. Kita macam kita tengah pilih ni kan, tapi sebenarnya Allah dah tentukan kita makan kat mana. Saya kongsi lah satu kisah saya. Saya yang tu baru balik daripada satu tempat Batang Kali. Panas-panas ni. Nak beli air kopi ais. Saya beli air kopi ais tu. Memang target nak minum kereta lah sebab nak balik ke rumah ni. Saya dekat satu nak pungkus air tu, tiba-tiba tumpah separuh air tu. Separuh air tumpah. Saya macam fikir-fikir balik, ya Allah, bau bayar ni kan. Tumpah pula air kan. Jadi macam takdir tu nak aku minum separuh je air ni. Kita dah beli dah, kita dah yakin lah, jarang lah saya tumpahkan air, tapi tumpah agak air tu kan atas kecuaian kita sendiri. Jarang kita cuai ni kan, tapi cuai juga, tumpah air kan. Jadi kita pilih, tetapi pilihan tu adalah berdasarkan ilmu Allah SWT kan. Ilmu Allah adalah musabbibnya, bukannya musabbab, bukannya asbab. Ilmu Allah adalah asbabnya, bukan musabbab. Macam tu. Ilmu Allah yang menentukan kita makan dekat mana. Macam itulah kan. Kita nampak seolah kita yang pilih, tetapi sebenarnya Allah yang menentukan. Ini macam ni lah. Saya nak cerita minggu lepas bahawa kita boleh ibaratkan takdir ni ataupun kitab takdir kita tu macam movie. Macam movie senang sikit cakap dengan muda. Macam movie kan. Allah dah tahu dah skrip ni macam mana kan. Awal sampai hujung dah tahu dah. Allah tu umpama director dalam movie ni. Dah tahu dah minit ke 13 ni apa berlaku, minit ke hujung ni apa berlaku, ending ni apa benda, dah tahu. Semua ni dah tahu dah kan. Kita pula macam tengah nak lalui satu-satu, minit pertama, minit kedua, minit ketiga, tapi Allah dah tahu dah sampai hujung apa benda yang berlaku kan. Kita nampak macam kita tengah main, kita tengah berlakon, kita tengah dalam satu medan tu, pentas tu, tapi sebenarnya dah habis cerita tu, dah habis di sisi Allah SWT. Macam tu. Jadi kita macam nampak kita tengah melalui satu persatu perjalanan. Kita tengah pilih perjalanan tu, tapi sebenarnya perjalanan tu telah diketahui oleh Allah SWT tentang di hujungnya. Kemudian kita boleh kata macam Al-Quran dan hadis ini umpama macam panduan ataupun sinopsis lah kepada cerita tu kan. Bab-bab penting Allah cerita, bab-bab pasal hari kiamat, bab pasal takdir pengutusan Nabi, Allah diceritakan dalam Quran, diceritakan dalam hadis. Jadi itu sinopsis kepada cerita, bab-bab penting. Ni sebagai contoh, sebagai satu persamaan lah yang kita boleh ungkapkan untuk kita nampak bagaimana takdir ni. Ada soalan lagi, saya baca soalan ni daripada Fadil Asyari. Ustaz, pembincangan tentang doa dan takdir bab lain ke? Okey, bab lain ke? Doa dan takdir Jadi Sayyidina Umar mengatakan bahawa apabila kita berdoa, kita boleh lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Okey. Cuma persoalannya, adakah takdir itu di sisi Allah SWT takdir yang berbeza? Mungkin di sisi kita takdir berbeza. Jika kita berdoa untuk kemenangan, maka kita berdoa daripada tidak dikalahkan, dan daripada kalah kita doa kepada menang. Tetapi di sisi Allah takdir itu takdir yang sama, takdir yang satu. Mungkin di sisi kita takdir kalah, takdir menang. Jika Allah takdirkan kita untuk menang, maka kita ini boleh kalah, kita rasa ada dua takdir di situ. Tetapi di sisi Allah SWT takdir yang satu. Dan kita boleh berdoa sebab ilmu yang ada pada kita adalah ilmu untuk kita berdoa kepada Allah benda yang baik berlaku kepada kita. Tetapi doa yang lebih tepat adalah doa untuk kita minta kepada Allah Taala apa yang terbaik di sisi Allah Taala untuk berlaku kepada kita. Macam itulah lebih kurang. Harap menjawab soalan takdir ni memang persoalannya sangat panjang dan banyak khilaf lah. Saya pun tak berani sebenarnya nak membincangkan secara lebih mendalam, tetapi demi menunggang tanggungjawab membentangkan buku ini, kita teruskan perbincangan. Okey, teruskan Harap menjawab soalan tadi. Okey,
Last sebelum kita habiskan. Wal arsy wal kursiyyu haqqun wa huwa mustaghnun 'anil arsy wa madunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqihi wa qad a'jazu 'an ihatati khalqahu. Arasy dan kursi adalah benar. Dia Allah tidak memerlukan arasy dan yang lainnya. Ilmunya meliputi dan mengatasi sesuatu. Sesungguhnya ilmu makhluk lemah daripada yang demikian itu. Okey, ambil sedikit masa sikit nak bincang tentang arasy ni. Okey, sebab perbincangan ni, arasy ni perbincangan khilaf dalam kalangan kelompok-kelompok dalam Islam, sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Kita cuba masa bincang. Okey, kita semua percaya bahawa arasy dan kursi ini wujud, ada, diceritakan dalam Quran dan hadis. Okey, arasy dan kursi ini ada. Cuma menjadi persoalannya adalah apakah arasy dan kursi itu? Apakah arasy dan kursi itu? Jadi para salafus soleh, salaf-salaf yang sebelum ini, para sahabat dan sebagainya, mereka tidak tidak mempersoalkan apakah arasy dan kursi itu. Disebut arasy dan kursi, khalas. Sebenarnya ini membuktikan mereka bukan mereka tidak tahu, mereka tahu apakah maksud sebenar, apakah maksud yang dikatakan tu. Sebab tu mereka tidak bertanya. Tidak bertanya bukan maksud tak tahu, tapi mereka tahu. Tak perlu tanya dah. Tetapi datang masa-masa selepas itu, datang pula orang-orang daripada kalangan bangsa, agama lain masuk Islam. Mereka nak tahu apakah maksud arasy dan kursi dia maksudkan ni. Sebab antara maksud arasy itu adalah singgahsana. Secara lugawi ni antara maksud dia. Dan antara maksud kursi adalah kursi singgahsana, kursi saya, macam saya duduk ni. Jadi adakah sama arasy dan kursi dimaksudkan oleh Allah SWT dalam Quran dengan itu? Jadi itu persoalan dia. Jadi pertama sekali kita kena faham arasy dan kursi muttafaqun alaih adalah makhluk. Adalah makhluk. Sebab tu Imam Tahawi kata mereka, Allah tidak memerlukan kepada arasy dan wa huwa mustaghnin 'anil arsy. Dia tidak memerlukan kepada arasy. Maksudnya, sebab kadang-kadang ada orang yang lihat seorang raja, bukan raja Allah, bukan raja manusia, memerlukan kepada singgasana. Nak nampak kerajaan dia tu, nak nampak kesultanan dia tu, kena ada singgasana. Kalau dia raja tak duduk atas singgasana, tak nampaklah kerajaan sangat. Nampak raja biasa lah. Bila raja duduk atas singgasana, nampak megah tu. Jadi singgasana ni satu simbolik kemegahan seorang raja. Tetapi Allah tidak memerlukan satu singgasana pun untuk membuktikan atau menyempurnakan ketuhanannya. Berbeza. Ada yang kata arasy ini adalah menyempurnakan rububiyatullah Ta'ala. Tetapi tidak. Arasy tidak menyempurnakan ketuhanan Allah SWT. Sebelum ada arasy pun Allah dah jadi Tuhan yang sempurna. Okey? Jadi itu yang kita kena faham. Arasy dan kursi ini adalah makhluk. Okey, itu muttafaq. Kemudian tentang istiwa al-arsh. Okey, istiwa al-arsh. Jadi senang, Imam Malik kata kaifuhum majhul. Kaifiyah bagaimanakah Allah istiwa itu majhul. Majhul tak tahu. Bukan tak tahu, kita tak mampu mengetahui. Ada yang kata pula istiwa macam manusia, istiwa maksudnya bersimpuh atas singgasana. Na'udzubillah, ini masuk kepada darjah mujassimah. Tetapi ada satu, saya rasa ini menarik juga, yang mengatakan bahawa dalam perkataan Arab, istiwa itu bukan maksud julus, ataupun istiwa itu, perkataan istiwa ni tidak semestinya bermaksud duduk. Secara lugawi ni pun ada perkataan lain, ada maksud lain, iaitu maksud dia adalah sempurna urusannya, tamut tadbir, sempurna urusannya. Maka kita kata istiwa bil julusi al kursi, dia telah sempurna urusannya atas kursi. Maksudnya kalau kita kata yastawi ala al-hisan, dia telah sempurna, dia duduk tu atas hisan. Berbeza dengan yajlis, tak sama. Istiwa ni ada satu maksud tamut tadbir, dia dah sempurna ketenangannya ataupun sempurna urusannya. Sebab tu Allah kata dalam Quran,
inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi thumma istawa 'alal 'arsy. Allah telah menciptakan langit dan bumi, kemudian sempurnanya takdirnya dengan arash, atas arash. Okey. Jadi banyak lagi. Thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Sempurnanya pentadbirannya atas arash dan langit dan bumi. Bahkan ada yang katakan arash itu adalah langit dan bumi. Sebagaimana arash itu sebagaimana dikatakan langit dan bumi, itu juga arash dimasukkan langit dan bumi. Okey. Dan juga dimasukkan dengan kursi itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi itu bukan kursi macam yang kita faham, tapi kursi itu adalah ilmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Bukannya kursi Allah itu langit dan bumi, tetapi meliputi kursi, yakni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu ke seluruh langit dan bumi. Okey. Jadi itu saya punya serba sedikit lah intro untuk bab ini. Mungkin insya-Allah pada minggu depan kita akan cuba meneruskan perbincangan serba sedikit tentang ini. Jadi mungkin insya-Allah kita akan bawakan pandangan-pandangan yang berbeza untuk kita faham. Benda ni dia agak detail dan agak ilmiah. Cuma kita tak nak cuba rendahkan martabat ilmiah dalam perbincangan kita ni. Jadi insya-Allah mungkin hari ni saya uras sedikit. InsyaAllah minggu hadapan kita akan cuba ulas dengan lebih detail tentang arash dan kursi ini yang menjadi khilaf dan polemik. Dalam buku yang saya guna ni pun, Syarah Kabir ni, perbincangan tu memakan 100 muka surat lebih, hampir 1 muka surat lah perbincangan arash dan kursi sahaja, walaupun dalam matan asal tu pendek kan, wal arsy wal kursiyyu haq. Tetapi tak apa, insyaAllah jika berkesempatan minggu depan insyaAllah kita akan teruskan kelas kita pada waktu yang sama dan 9 malam pada hari Rabu insyaAllah di page Majlis Ulama Ismah. Jika tak ada persoalan-persoalan yang lain, insyaAllah saya undur diri dan saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.